Okey. Jadi bab 5, okey. Modul 5 kita dah habis, iaitu bab ledger. Okey, ledger kita dah habis. Jadi tolong ingat untuk dalam bab ledger ada 2 bentuk soalan yang mungkin boleh ditanya. Sorry, 3. Yang pertama berkenaan catatan bergu. Kita cikgu ulang sikit bab ledger bab 5. Okey, catatan bergu, kena tahulah debit account apa, credit account apa. Okey, kemudian yang kedua, proses pemindahan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. Jadi setiap buku catatan pertama perlu dipindahkan ke ledger. Dan sebab dalam ledger tu ada account yang kita akan buka. Jadi semua account yang ada dalam ledger kita perlu imbangkan dan cari baki akhir. Okey. Kemudian proses seterusnya baki akhir tersebut kita pindahkan ke imbangan duga. Okey, itu yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi tolong ulang kaji Benda ni boleh ditanya dalam peperiksaan. Dan yang terakhir yang baru kita habis minggu lepas dan kita baru habis Sabtu, kita bincang soalan latihan pada Sabtu lepas, iaitu akaun kawalan. Jadi akaun kawalan pun boleh keluar dalam peperiksaan. Jadi bab 5 sangat luas dia punya pemahaman lah. Banyak benda yang akan boleh ditanya daripada bab 5. Jadi tolong ulang kaji. Siapa yang masih kurang faham, tolong tanya kawan-kawan. Okey, bab 5. Okey, jadi kita teruskan kepada bab 6 hari ni. Okey, bab 6 sebenarnya kita dah sentuh sedikit dah. Modul 6 kita dah sentuh sikit dah sebelum ni, iaitu imbangan duga. Okey, kita dah buat imbangan duga sebelum ni. Itu pada modul 6. Okey, cuma hari ni cikgu akan habiskan sedikit lagi dalam bab 6, modul 6, iaitu berkenaan inventory akhir. Okey. Jadi cikgu harap semua dah print nota yang cikgu bagi. Jadi macam biasa, siapa yang belum print tu, okey, awak ambil nota dalam ni. Okey. Awak ambil nota sendirilah. Siapa yang belum print lagi tu. Okey. Jadi sekarang kita nak tahu apa dia inventory akhir. Sebelum ni kita pernah dengar inventory. Okey, inventory ni apa dia? Barang niaga. Okey, barang niaga. Inventory ini adalah merupakan barang niaga, okey, ataupun barang niaga yang kita akan jual semula. Yang kita akan jual semula ataupun yang belum terjual. Samalah maksud dia tu. Maksudnya yang belum terjual tu kita akan jual semula lah. Okey, itu inventory. Jadi bila account inventory ni wujud bila ada baki barang niaga yang masih belum terjual, maka kena wujudkan account inventory. Okey, ingat tu. So lepas ni kalau berkaitan barang niaga, contoh beli barang niaga, pulangan barang niaga, itu bukan direkod dalam inventory. Sebab bila kita beli barang niaga, bila kita pulangkan barang niaga, jual barang niaga, itu barang niaga yang kita akan gunakan untuk dijual. Tapi bila sampai satu masa barang niaga tu tidak terjual, maka kita akan rekodkan sebagai inventory. Dan waktu bila kita tahu barang kita tu tidak terjual, pada akhir tahun. Okey. Pada akhir tahun ataupun akhir bulan lah. Tengok pada syarikat. Ada setengah syarikat dia kira pada akhir tahun. Setengah syarikat dia kira pada akhir bulan. Jadi disebabkan itu wujud inventory akhir. Akhir ni merujuk kepada tempoh dia. Okey, tempoh perakaunan tu. Alright.
Jadi inventory akhir ni adalah inventory yang tidak terjual pada akhir tahun. Okey, boleh faham tak apa yang dimaksudkan dengan inventory tu? Boleh. Okey, yang lain? Okey. Alright. So kat sini akan wujud dua dia. Satu inventory awal, satu inventory akhir. Inventory awal ni kita dapat dari bila? Tempoh bila? Contoh kalau sekarang tahun 2021. Jadi akhir tahun nanti kita kira inventory, kita dapat inventory akhir. Jadi inventory awal ni datang dari mana? Inventory awal ni datang dari mana? Akhir tahun ke cikgu? Ya, awal tahun tahun. sebelum dia. Awal tahun, dan dia datang nilai tu dari tahun sebelumnya, iaitu tahun 2020. Okey, sebab pada tahun 2020 kita akan kira inventory akhir. Okey, contoh kita kira inventory akhir pada 2020 5,000 contoh dia. Maka dibawa ke tahun 2021, 5,000 tersebut akan jadi baki awal. Akan jadi inventory awal. Alright. And then 2021 kita kira inventory akhir pada akhir tahun, contoh dapat 7,000. Jadi 7,000 ni akan jadi inventory akhir pada tahun 2021 dan seterusnya pada tahun 2022 7,000 ni akan jadi inventory awal. Macam itulah seterusnya. Jadi inventory ni berlaku, account inventory ni hanya ada pada awal tahun dan akhir tahun sahaja. Okey. Awal tahun dan akhir tahun sahaja. Okey. Jadi hari ni apa yang kita nak belajar berkenaan inventory akhir. Jadi kita nak belajar bagaimana inventory akhir ni dikira. Apa kaedah yang syarikat-syarikat gunakan untuk mengira inventory akhir. Ada kaedah tertentu. Ada cara-cara tertentu untuk kira inventory akhir. Alright. Cara kita nak kira inventory itulah. Alright. Di inventory ni mudah je sebenarnya, tak panjang pun tajuk dia. Kita tahu cara nak kira inventory. Itu dah selesai dah. Alright. So hari ni cikgu nak ajarlah bagaimana cara nak kira inventory. Okey, sebelum kita kira inventory, kita kena tahu dulu sistem, beberapa sistem yang diguna pakai oleh syarikat-syarikat dalam penilaian inventory. Sistem yang diguna pakai oleh kedai-kedai yang menjual barang dalam penilaian inventory. Okey. Alright, so ada dua sistem di sini. Yang pertama kita panggil sebagai sistem inventory berterusan. Yang kedua dipanggil sebagai sistem inventory berkala. Alright. Sistem inventory berterusan, jadi kalau tengok ayat tu kita boleh tahu kan. Berterusan, maksudnya inventory tu dikira secara berterusan. Sentiasa dikira. Sentiasa up to date. Baki itu sentiasa dikemaskini. Itu yang dimaksudkan dengan berterusan. Okay. Kemudian berkala ni pun kita boleh faham. Berkala ni jarang-jarang. Sekali-sekala. Tiba waktu tertentu sahaja kita akan buat pengiraan inventory. Itu maksud berkala. Okay. Jadi kalau ikut dua sistem ni, sistem yang terbaiknya berterusan lah. Okay. Sebab kita tak perlu fikir dah, kita tak perlu risau dah sebab kita sentiasa boleh tahu berapa baki inventory yang tinggal. Setiap hari kita boleh tahu berapa baki inventory yang tinggal. Tapi kalau sistem inventory berkala, kita akan buat pengiraan
ada satu masa kena buat pengiraan secara manual. Okey, itu inventory berkala. Nanti cikgu cerita lagi. Okey, kita tengok dulu inventory berterusan. Okay, yang pertama, ciri-ciri dia mempunyai rekod inventory yang terperinci. Alright. Sebab dia berterusan. Okey, yang kedua, nilai inventory sentiasa dikemaskini. Okey. Sebenarnya inventory sentiasa dikemaskini lah, berapa baki yang tinggal, berapa yang perlu dibeli semula. Senanglah syarikat nak tahu, senanglah ketua CEO nak tahu, ketua pengarah atau ketua jabatan nak tahu. Okey. Kemudian pergerakan inventory akan direkod secara terperinci. Macam mana boleh jadi terperinci tu? Dia ada penggunaan dia. Bagaimana kita boleh dapat pengiraan yang terperinci ni? Okey. Biasanya kedai-kedai yang mengamalkan sistem penilaian inventory berterusan ni, mereka menggunakan satu kaedah atau teknik yang menggunakan barcode. Ni scan barcode. Barcode dengan scan tu lah. Pernah tahu kan? Tahu kan barcode ni? Tahu cikgu. Contohnya kalau kita pergi 99 Speedmart contoh dia, ataupun pergi Jesima kan. So kita sampai kat kaunter cash tu nak bayar tu, okay, dia akan scan dulu. Scan barcode pada barang-barang yang ada dalam kedai tu. Jadi bila dah scan barcode tersebut, maka barang tersebut ni, maklumat barang tersebut akan disalurkan terus ke maklumat ketua lah, ataupun ke HQ. Jadi kat HQ dia boleh tahu berapa barang yang tinggal. Jadi itu sebab cikgu cakap tadi, rekod inventory yang terperinci. Jadi hari ni kita boleh tahu apa barang yang kita dah jual. Lepas tu sentiasa dikemaskini, kita boleh tahu hari ni berapa barang yang telah terjual, berapa baki barang yang tinggal. Jadi kalau barang tu dah semakin sikit, kita dah boleh order barang baru. Itulah sistem barcode, atau scan dengan barcode. Dan tapi kebanyakan yang menggunakan sistem barcode ni hanyalah perniagaan berskala besar. Perniagaan besar lah, contoh perniagaan berskala besar ni yang banyak cawangan. Perniagaan yang banyak cawangan, contoh 7E, Speedmart, itu kedai banyak cawangan lah tu. Ataupun pasar raya, mall, hypermarket. Itu semua syarikat-syarikat yang berskala besar. Contoh macam Giant, Tesco, lagi Ion. Jadi mereka ni lah, perniagaan-perniagaan seperti inilah yang mengamalkan pengiraan sistem inventory berterusan. Jadi untuk penilaian inventory yang kita nak belajar ni, kita takkanlah belajar berterusan hari ni. Sebab berterusan ni dia berkaitan IT sistem. Jadi kita tak belajar yang ni lah untuk SPM ni, untuk tingkat 4 ni. Cuma kita kena tahu apa dia sistem inventory berterusan. Okey. Sistem yang satu lagi adalah sistem inventory berkala. Jadi ini yang kita nak belajar sekarang ni. Untuk bab inventory ni, inilah yang kita nak belajar. Sistem inventory berkala, yang mana tadi cikgu ada bagi tahu, inventory berkala ni adalah pengiraan inventory secara manual. Tak ada sistem, tak ada barcode, tak ada scan. So kita kira sendiri. Tulis kat tangan, tulis kat nota mana-mana. Inilah yang kita nak buat hari ni. Kita nak belajar berkenaan sistem inventory berkala. Okey. Yang mana ciri-ciri untuk sistem inventory berkala ni, dia tiada rekod inventory yang terperinci, betul? Sebab kita yang kira sendiri, memang tak adalah. Takkan kita nak kira setiap hari. Kedai kita besar ni.
Takkan kita nak kira setiap hari. Biasa orang buat apa-apa syarikat yang mengamalkan sistem inventory berkala ni kadang-kadang setahun sekali dia kira. Iaitu sebelum auditor nak datang cek. Masa itulah dia akan buat pengiraan tu. Okey. Kemudian nilai inventory ditentukan pada akhir tempoh perakaunan. Okey. Jadi pada akhir tahun baru kita kira. Selalunya lah akhir tempoh perakaunan, bukan akhir tahun, akhir tempoh perakaunan, sebab audit nak datang, auditor nak datang semak kita punya penyata kewangan. Jadi masa itulah kita perlu membuat pengiraan inventory. Okey, dan pengiraan inventory ni dipanggil stock taking. Ini istilah perakaunan stock take. Kalau siapa-siapa mak ayah yang ada kerja auditor ke atau bagian akaun ke, dia tahulah apa dia yang dimaksudkan dengan stock take. Stock take ni pengiraan inventory secara manual. Okey, syarikat kena kira, audit pun kena cek, semak betul tak pengiraan tu. Itu dia panggil stock take. Bayangkan kedai-kedai runcit tu. Sebab biasa yang mengamalkan sistem inventory berkala ni perniagaan berskala kecil. Ini buang perniagaan berskala kecil, kedai runcit contoh dia. Okey. Jadi mereka ni kalau auditor nak datang semak penyata kewangan syarikat, mereka memerlukan pengiraan inventory secara manual. Kena buat stock take. Jadi stock take ni menariklah. Kita kira dulu cikgu pernah juga adalah juga pengalaman sikit-sikit buat stock take ni. Antaranya cikgu pernah tolong buat stock take dekat Giant. Giant walaupun syarikat besar, walaupun dia berskala besar, walaupun dia dah ada sistem inventory berterusan, tapi untuk dia orang dapat nilai yang sama untuk betul, kadang-kadang teknologi ni kadang ada salah juga kan. Jadi untuk double check, Giant dia buat stock take juga. Bayangkan Giant sebesar-besar Giant ni. Dulu cikgu pernah tolong dekat Giant Gombak. Sebab Giant Gombak tu dekat dengan UIA. Cikgu dulu belajar UIA. Bila sampai tempoh sebelum akhir tempoh perakaunan tu, Giant dipanggil lah. Pengarah kedai Giant Pasaraya Giant tu dipanggil lah. Budak-budak UIA yang ambil akaun ni dalam 2 bas atau 3 bas, datang kat situ. Kita orang bantu membuat stock take, kira satu-satu. Bayanglah kira kalau kita ditempatkan dekat bahagian makanan tu, biskut tu, kira lah biskut tu satu-satu, ada tinggal berapa pun semua. Kira secara manual. Itu dipanggil stock take. Kita membuat pengiraan tu waktu malam lah. Lepas Giant tutup, baru kita orang datang. Dibayar upah lah. Okey. Cikgu pun pernah buat stock take dekat kilang minyak. Awak tahu kilang minyak? Kilang sawit. Kalau macam tu nak buat stock take lain pula. Lain cara pengiraan stock take dia sebab dia tak ada barang dalam tu. Dia ada minyak kan. Lain pula cara stock take dia. Tapi masih lagi kena buat pengiraan secara manual. Okey. Okey, boleh. Ada soalan nak tanya? Boleh. Boleh cikgu. Yang lain semua faham? Dizol okey tak internet? Faris okey tak Faris? Boleh faham tak apa yang dimaksudkan dengan sistem inventory berterusan dengan inventory berkala? Boleh. Boleh
Irsyad tak masuk lagi hari ni. Irsyad kenapa? Ada kawan-kawan tanya. Kenapa Irsyad tak jarang join ni? Ke dia tertidur? Siapa yang baik dengan Irsyad? Ada mesej, ada kontak dia tak? Ke memang semua kelas dia tak masuk? Tak tahu je. Azmi tak tahu. Azmi pun tak masuk. Ingat form 4 ni korang tak daftar SPM lagi. Jadi kalau macam ni lah, tolong bagi tahu lah kawan-kawan yang tak datang ni. Kalau tak join kelas, bukan tak join maksudnya tak faham lah kalau tak join lainlah kalau korang ada usaha tempat lain, di tuition ke, tuition pun kadang-kadang ni lah. Dapat tuition yang okey tu, okey lah, boleh lah faham kan. Kalau tak join nanti, peksa nanti, nanti Sazana ni akan minta laporan mana pelajar yang tak mampu untuk bawa, tak mampu nak bawa subjek akaun ni. Jadi kalau betul-betul nak ambil akaun, pesanlah kat kawan yang tak ada ni. Irsyad, kalau ada masalah kesihatan bagi tahu awal jika tak ada masalah. Azmi, siapa kita datang ni? Uzair, Uzair pun datang. Seorang lagi? Dia ada mesti ada 15. Ini Ashraf. Faan. 4 orang. Nanti tolong bagi tahu Okey. Alright, sekarang dah faham perbezaan sistem inventory berterusan dengan sistem inventory berkala. Okay, jadi untuk bab ni kita akan fokus kepada sistem inventory berkala. Kita akan belajar membuat pengiraan inventory secara manual, secara stock take lah dipanggil Okey. Alright, sebelum kita kira kita nak kena tahu dulu. Okey. Inventory akhir dinilai, kita nak nilai inventory akhir ni mengikut nilai yang paling rendah antara harga kos dengan harga pasaran. Okey. Kan biasa kedai kan? Contoh kalau ada barang A. Okey, kalau kos barang A mungkin kos barang tersebut adalah RM2. Okey. Kemudian awak nak jual berapa? Kalau bila kita nak jual tu mesti kita nak dapat untung kan? Okey, contoh kita jual RM5. Okey, sekarang ni harga inventory tu ada 2 harga. Satu dipanggil harga kos. Okey. Satu lagi dipanggil harga pasaran atau harga jualan. Jadi kalau kita nak kira dari pengiraan manual, kita nak ambil harga yang mana? Okey, dalam perakaunan kita kena ambil nilai atau harga yang lebih rendah. Tak kisahlah kos atau jualan. Tak kisahlah harga kos atau harga pasaran. Harga pasaran samalah tu Okey, sama je. Harga kos, harga pasaran sama. Harga jual, harga pasaran benda yang sama, maksud yang sama. Okey, kita akan pilih yang paling rendah untuk membuat pengiraan inventory secara manual. Jadi kita akan ambil contoh yang cikgu bagi ni, kita akan ambil RM2. Okey. Kita akan rekod RM2 ni sebagai nilai inventory yang kita nak kira. Okey. Sebab apa kita nak ambil nilai yang paling rendah ni? Okey. Dalam perakaunan kita perlu patuh kepada satu prinsip
Okay, prinsip ni kita cikgu tak ajar. Sebab hari tu prinsip yang kita belajar masa awal bab 1 hari tu ada 3 prinsip saja kan. Iaitu ketekalan, prinsip kos, kemudian pengiktirafan hasil dan belanja. Okay, sebenarnya dia banyak lagi prinsip. Awak masuk kat Unity awak akan belajar banyak lagi. Okay. So ada satu prinsip yang lain dipanggil prudence. Okay. Iaitu prinsip yang mana perekodan tu perlu diamalkan dengan cara yang berhati-hati. Penilaian tu perlu dinilaikan dengan berhati-hati. Supaya tidak terlebih rekod. Supaya tidak terlebih nilai. Antaranya, prinsip ni diguna pakai dalam penilaian inventory akhir. Itu sebab penilaian inventory akhir kita ambil yang paling rendah. Sebab kita nak amal, kita nak ikut konsep atau prinsip prudence ni, berhati-hati ni. Supaya bila kita ambil yang paling rendah, kita dapat rekod pada harga yang terkawal. Supaya tidak terlebih. Okay, itu reason dia kenapa kita ambil nilai yang paling rendah. Sebab kadang-kadang ada student tanya juga, cikgu kenapa nak ambil rendah, kenapa tak ambil yang RM5 ni, kenapa tak ambil harga jualan apa semua kan. Jadi kalau ada yang bertanya, okey awak jawab macam ni. Dan cikgu dah bagi tahu tadi, kita mengamalkan prinsip prudence. Iaitu satu prinsip yang berhati-hati dalam penilaian aset. Supaya tidak terlebih nilai. Okey. Alright. Okey, ini contohlah. Okay, contoh cikgu dah bagi dah. Harga kos RM5,050. Kemudian harga pasaran RM5,500. Jadi inventory akhir yang perlu kita ambil ialah RM5,050. Okey. Boleh. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Alright, kita tengok contoh satu. Okay, contoh satu, maklumat berikut diambil daripada kad inventory Gemilang Enterprise. Inventory akhir dinilai dan dicatat dalam kad inventory seperti berikut. Okey, so ada 5 inventory. Okey, kalau siapa yang tak tahu kad inventory ni, okay, kad inventory ni adalah kad yang diguna pakai untuk mengira inventory. Setiap inventory satu kad. Kalau ada 10 barang dalam kedai kita, ada 10 inventory dalam kedai kita, kita perlukan 10 kad inventory. Kalau ada 20 kad inventory. Kalau ada 100 barang, 100 kad inventory yang kita guna. Setiap inventory itu mewakili satu barang. Okey. Jadi nanti kita tengok macam mana bentuk kad inventory. Okey, jadi untuk contoh ni ada 5 kad inventory, maksudnya ada 5 barang lah. Okey, setiap barang tu dia syarikat ni telah buat penilaian. So ada harga kos dengan ada harga pasaran. Okey, soalan dia, anda dikehendaki mengira nilai inventory akhir yang perlu direkodkan dalam buku perniagaan Gemilang. Okey, cuba bagi tahu cikgu. Berapa nilai inventory akhir? Okey, tadi cikgu dah bagi tahu kan. Kalau ada harga kos dengan harga pasaran, kita ambil nilai yang paling rendah. Okey, sekarang ni cuba kira. Syami dah dapat belum?
Senang kira je. Yasmin, dapat dah? Ingat cikgu bagi tahu tadi, nak kira inventory, ambil yang paling rendah antara harga kos dengan harga pasaran. Okey, berapa inventory akhir? Cikgu, Ya. kena tambahkan kad inventory 1 sampai 5 tu. Kenalah. Okey. Sebab kita nak cari inventory akhir ni total. Total semua inventory. Amir dapat dah, Amir? Belum lagi. Belum. Okey. Siapa dah dapat? RM7,990 ke cikgu? 7,990. Okey, ada jawapan lain tak? Cikgu tak cakap betul ke tidak nak tanya yang lain. Ada tak siapa dapat jawapan lain? Balik ke? Tak ada, semua sama. Ya. Lain cikgu lain. Lain lah, yang lain berapa? 7660. Siapa cakap? Syami, 7660 Macam mana Syami awak dapat 7660? Tambah cikgu. Yelah, tambah yang mana? Okey. Ada yang dapat lain? Zul Majid dapat apa? Saya dapat 7660 juga. 7660. Ada Wiyah? Ada Wiyah, berapa ada Wiyah? Saya dapat 14160. Lagu pula lain pula. 14160. Okey. Alright, kita tengok siapa yang betul. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu penilaian inventory kita ambil yang paling rendah antara harga kos dengan harga pasaran. Okey, jadi yang maksudnya sekiranya ada 5 barang, setiap barang kita akan ambil nilai yang paling rendah. Contoh kalau kad inventory 1 antara harga kos dengan harga pasaran. Jadi yang paling rendah adalah harga kos. Kemudian inventory 2, harga kos dengan harga pasaran. Jadi harga pasaran lebih rendah. Kad inventory 3, okey, harga kos yang lebih rendah. Okey, inventory 4, harga kos juga. Inventory 5, harga pasaran. Okey, jadi bila kita dah tahu semua ni, yang mana paling rendah, baru kita tambahkan untuk kita dapatkan inventory akhir. Jadi yang betul adalah 7660. Okey, tak apa. Jadi ni kalau maksudnya ada banyak inventory, setiap inventory kita akan pilih yang paling rendah. Setiap inventory, bukan total. Ada Wiyah macam mana boleh dapat 14,000 ni? Salah tekan Pelik. cikgu.
Salah tekan. Okey. Okey, boleh faham Jadi kita akan ambil setiap inventory. Okay. Bukan awak totalkan semua harga kos, kemudian totalkan semua harga pasaran and then baru pilih yang paling rendah. Tak. Setiap inventory kita ambil yang paling rendah. Okey. Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada, cikgu nak tanya. Biasa kalau kita jual barang, harga kos memang lebih tinggi daripada harga pasaran. Harga pasaran memang lebih tinggi daripada harga kos. Itu normal sebab kita nak dapat untung, kan? Harga jual kita mesti lebih tinggi daripada harga kos. Tetapi kenapa kad inventory 2 dengan kad inventory 5 ni, harga pasaran dia lebih rendah? Siapa boleh share idea? Share something lah. Ini tak ada soalan SPM. Sebab apa? Sebab mungkin dia jual barang lama. Okey, ya, mungkin barang tu barang dah lama, bagus jadi barang lama kadang-kadang barang yang dah dah lama sangat, dia jual harga murah. Itu sebab harga pasaran lebih rendah. Macam handphone. Sekarang ni macam-macam phone yang terbaru kan. Jadi phone-phone lama tu apa jadi? Kalau still ada dalam stok kedai. Jadi kita jual juga, tapi kita jual dengan harga yang lebih rendah. Okey. Barang-barang yang dah apa ni? Dah lama kan. Contoh yang selalu barang-barang teknologi lah. Barang teknologi yang lama memang kita akan jual lebih rendah. Okey. Macam contoh kalau awak kenal, tak tahu awak kenal ke tidak, Nokia 3310 ni. Kenal kan? Siapa tak kenal? Dia bukan smartphone, dia handphone. Dulu masa zaman cikgu sekolah menengah, zaman-zaman dulu harga Nokia 3310 ni yang paling mahal sekali. Dalam 800 ke 1000 juga harga dia. Dulu. Ini dalam tahun 2000. 2000, tahun 2000 lebih. 2000 ke? Bukan. Dia awal lagi. Masa cikgu sekolah menengah 90 lebih. Tahun 98, 99 macam tu. Okay. Tapi sekarang ni kan kalau ada kat kedai, kalau stok tu ada lagi, stok tu ada lagi, kalau ada yang kedai jual lagi, nak tahu harga sekarang berapa? Cikgu pernah jumpa, dia jual dengan harga berapa ringgit? Siapa pernah jumpa? RM20 je. RM20 je. Ada ke yang nak guna? Ada. Ada yang nak guna. Contoh orang kerja kebun. Orang kerja berat. Yang kerja selalu keluar peluh ni. Yang kerja buruh contoh dia. Takkan nak bawa smartphone pergi kerja. Sayanglah kan. Rosaklah smartphone tu. Kena terhimpak berat ke apa. Jadi phone-phone macam ni lah yang dia guna. Okay. Walaupun masih lagi ada dijual, tapi dijual dengan harga yang rendah. Okay, banyak sebab lagi lah. Apa sebab lain ni? Siapa tahu? Ini saja soalan nak soalan kebat ini. Selain pada barang tu barang dah lama. Okay. Mungkin barang tu barang reject. That's why ada reject shop. That's why ada kedai RM2. Okay. So, bila ada macam ni, harga pasaran dia rendah lah. Sebab barang tu barang rosak. Alright. Okay. Jadi kita teruskan kepada, okay, ni bentuk kad inventory. Yang kita nak guna, nak kira ni. Okay. So nanti kita akan
kira dalam kad inventory. Macam mana boleh dapat nilai akhir tu? Okey, yang ni kad inventory yang cikgu ambil daripada buku teks. Okey. Ada ruangan bil, bilangan. Okey, lepas tu tarikh, dokumen, nombor dokumen. Okey. Masuk ni maksudnya inventory kita masuk. Contoh inventory masuk, kita inventory apa yang berlaku terhadap inventory tu. Kalau inventory tu masuk. Biasanya syarikat beli. Jadi kalau kita beli barang, maka kita rekod pada masuk. Ataupun customer pulangkan barang. Okey. Customer pulangkan barang. So kita rekod dekat masuk. Berapa kuantiti, berapa harga seunit dan berapa jumlah dia. Contoh kalau dia bawa masuk 100. Harga seunit RM10. Kemudian jumlah dia mesti jadi RM1000. Okey. Jadi itu masuk. Kalau keluar tak ada, maknanya baki yang samalah. Kuantiti tu baki samalah. Okey. Kemudian keluar. Keluar ni merujuk kepada kita jual barang. Kita jual barang ataupun kita pulangkan pada pembekal. Kita pulangkan pada pembekal ataupun berlaku ambilan ataupun kita ambil barang niaga. Semua kena rekod pada keluar. Maknanya kad inventory tu ataupun inventory tu berkurang. Okay. Contoh kita jual 20 unit. Terletak 20 unit. Harga seunit masih sama. RM10. Jadi amount yang kita jual adalah RM200. So bila kita dah jual 20, berapa baki yang tinggal? Kuantiti berapa baki yang tinggal? Jadi baki akan tinggal 80. Sebab kita dah jual 20. Harga RM10 masih sama. Amount 800. Okey. Kemudian hari berikutnya, ada barang rosak, kita pulangkan dekat pembekal. Kita pulangkan 3 barang. 3 unit, 3 kuantiti. Harga masih sama RM10. Kemudian amount dia 30. Jadi baki yang tinggal, asal ada 80, kita dah bagi, dah keluarkan 3 unit. Jadi baki tinggal 77 unit. Harga sama RM10. Jadi tinggal 770. Sampailah akhir bulan. Macam itulah kita akan rekod. Okey, jadi berapa nilai inventory akhir? Nilai inventory akhir dia adalah nilai baki pada akhir bulan. Contoh kalau ni dah 31. Yang nombor 3 ni tarikh dia tarikh yang ke-31. Okey. 31 hari bulan 8 contoh dia. So ada 3 saja. Maka inventory akhir dia, nilai inventory akhir bagi inventory tersebut adalah 770. Tak perlu kira lah. Kita dah tahu lah nilai inventory akhir dia berapa. Iaitu 770. Kalau soalan tanya berapa inventory akhir. Jadi jawapan dia adalah inventory akhir sama dengan 770. Iaitu nilai amount yang terakhir atau amount yang berada pada tarikh yang terakhir. Itulah nilai inventory akhir. Okey. Alright. Ini cara kita isi pada kad inventory. Kita tengok contoh. Okey. Urus niaga berikut diambil daripada kedai buah segar. Okey, ini ada urus niaga kedai buah segar.
Okay, anda dikendaki melengkapkan kad inventory. Kemudian yang kedua, menghitung nilai inventory akhir. Pada 31 Mei akhir lah. Okey, so kat sini kad inventory telah diberi. Kad inventory nanti dalam peksa kalau keluar memang ada diberi. Jadi cikgu untuk kad inventory yang ni, yang ni cikgu dah permudahkan, iaitu setiap bahagian masuk keluar baki ni, kita just letak unit sahaja. Kita just letak unit sahaja. Sama je macam yang atas ni tadi. Cuma yang atas ni setiap masuk keluar dengan baki ni kita ada berapa masuk, berapa harga seunit, berapa amount. Masuk keluar dalam baki. Tapi yang ni mula-mula kita ambil unit je dah dulu. Unit masuk, unit keluar, berapa baki, and then harga seunit berapa, jumlah terus. Jadi mudah sikit. Sama je, boleh guna. Bentuk kad inventory tu tak kisah bentuk macam mana. Yang penting kita boleh nilai inventory akhir. Okey. So kita tengok contoh. Alright. Ingat satu barang, satu kad. Kalau dua barang, dua kad, selebihnya macam samalah. Tiga barang, tiga kad. Okey, kita tengok yang pertama. Membeli 50 kotak oren Valencia. So, kita jumpa barang yang pertama. Oren Valencia. Jadi, kita letak kat inventory. Nama dia sebagai oren Valencia. So, kena namakanlah kat inventory tu. Kena namakan. Sebab nanti senang kita nak buat rujukan. Kat inventory itu adalah oren Valencia. Alright. Jadi 1 Mei dia beli 50 kotak dengan harga 35. Okey. Jadi bilangan yang pertama kita isilah. Tarikh 2020 tahun Mei 1. Okey. Membeli kotak secara kredit. Okey, beli secara kredit apa dokumen dia? Invoice. Invoice. Nak lebih tepat asal ke salinan? Asal. Okey. Invoice asal kita beli. Itu lebih tepatlah. Boleh juga jawab invoice saja. Tapi nak lebih tepat invoice asal sebab invoice asal kita beli. Okey, kita beli 50 kotak oren. Okey, jadi beli mesti masuk. So letak kat sini masuk. Jadi keluar tak adalah. Jadi baki 50. 50 unit, 50 kotak. Dan berharga RM35 sekotak. Jadi harga seunit adalah RM35. Okey, dan jumlah harapkanlah so 1750. Siapa yang tak print lagi tu, cubalah buat kotak macam mana pun. Yang penting kita tahu cara nak rekod. Okey, selesai yang pertama. Okey, kemudian kita tengok nombor 3 hari bulan. Memulangkan dua kotak oren kepada syarikat Him Siang kerana salah saiz. Mungkin saiz kotak tu kecil kot. Okey. Kita order kotak 1 kilo contoh dia, tapi yang datang 800 gram ataupun 500 gram. Jadi kita pulangkan semula. Jadi bila pulangkan semula, tengok tarikh dia, 3 hari bulan. Kita pulangkan barang dokumen apa? Ini secara tak langsung kita ulang kaji dokumen. Kita pulangkan barang. Nota debit. Nota pulangan. Nota apa? Pulangan. Kredit aja. Ya, nota kredit. Okey.
Pulangan mesti nota kredit. Tak kisahlah customer pulangkan barang ke atau kita pulangkan barang ke, mesti nota kredit. Dan bila kita yang pulangkan barang, nota kredit asal. Okay. Bila customer pulangkan barang, nota kredit salinan. Okey, so berapa dia pulangkan ni? 2 kotak oren. Jadi bila pulangkan macam cikgu cakap tadi, kena rekod pada keluar. Okey, so bila kita dah keluarkan 2 unit, maka baki tinggal 48. Harga seunit masih sama. Okey. Jadi 48 darab 35. Jadi jumlah yang tinggal adalah 1680. Okey. Alright. Jadi 3 hari bulan pun dah selesai. Okay, seterusnya 9 hari bulan. Menjual 8 kotak oren Valencia. Okey, masih lagi oren. 9 hari bulan. Okey. Jual 8 kotak oren secara kredit. Okey, kalau jual secara kredit, invoice. Okay, so bila kita jual, kalau beli invoice asal, kalau jual invoice salinan. Okay, jual mesti invoice salinan. Okay, jual 8 kotak oren. Okay, so bila jual mesti keluarlah. Jual mesti keluar. So baki tinggal 40. Baki unit, baki kotak oren tinggal 40. Dan dia jual RM50 sekotak kepada kedai runcit Ahmad. Okey. Berapa yang kita nak letak dekat harga seunit? Siapa boleh bagi tahu? Ashraf, berapa Ashraf? Harga seunit kita nak letak. Dia jual RM50. Jadi kita nak letak berapa kat sini? 35 gue. Kenapa 35? Sebab kena ambil harga paling rendah. Okey, bagus. Kan? Ini benda pengiraan inventory ni. Ini yang cikgu cakap tadi, pengiraan inventory akhir kita kena ambil nilai yang paling rendah. Walaupun kita gunakan inventory sebab memang nak kira inventory akhir. Jadi harga kos tadi 35, harga jual 50, jadi kita kena letakkan juga 35. Okey, jadi baki tinggal 40 darab 35. So kita dapat 1400. Okey. Macam itulah cara dia. Kita tengok seterusnya. Membeli 60 kotak Apple Fuji. Okey, ada pula barang baru. Ada pula barang baru Apple Fuji. Okey. Jadi kita kena gunakan kad inventory yang baru. Apple Fuji. Alright. Okey. Jadi tarikh dia 13 hari bulan. Bilangan dia. Okey. Bilangan yang pertama Mei ini 2020 Mei 13. Okey. Beli 60 kotak Apple Fuji dengan harga RM55 sekotak daripada perniagaan Freshmart secara kredit. Jadi invoice asal dokumen dia. Okey, invoice asal. So maknanya kita beli, maknanya masuk 60. Okey, keluar tak ada, jadi baki 60. Okey, harga RM55.
RM55. RM3,300. Okey. RM3,300. Okey. Seterusnya 25 hari bulan. Menjual 20 kotak apple Fuji. Okey. Dia jual per bulan. 25 hari bulan dia jual. Jadi dia jual secara apa tu? Dia jual secara kredit kepada syarikat Melia. Okey. So bila jual invoice salinan. Okay. Jadi jual mesti keluar. Okay, berapa unit dia jual? 20 kotak. Okey. So bila dah jual 20 kotak ada baki 40. Okey. Dan harga jualan adalah 75. Okey, jadi disebabkan harga jual ni lebih tinggi daripada harga kos ataupun harga kos lebih rendah, maka kita letakkan harga kos 55. So nak dapatkan jumlah baki unit 40 darab dengan 55. So dapat 2,200. Okey. Dan yang terakhir 28 hari bulan syarikat Melia memulangkan 5 kotak apple Fuji. Okey, 3 hari bulan 28. Okey. Customer pulangkan barang, maka nota kredit salinan. Okay, bila customer pulangkan barang. Okey. Jadi dia pulangkan berapa kotak tu? 5 kotak. Okey, bila customer pulangkan barang, jangan rekod dekat keluar. Sebab sekarang customer pulangkan barang. Jadi barang kita akan masuk semula ke dalam store kita lah. Lepas tu baru kita pulangkan dekat pembekal. Itu kemudian lah. Kalau adalah, kalau tak ada tulis kita tak payah rekod. Okey, jadi baki tinggal 45. Harga masih sama 55 iaitu yang paling rendah. Jadi 45 darab 55. So jumlah 2475. Okey. Selesai. Maknanya A dah dapat jawab. Sebab A kita dah lengkapkan kad inventory. Okey. Sekarang ni soalan yang kedua B, hitung nilai inventory akhir. Okey. Jadi bila kita nak kira inventory akhir, okey, macam cikgu cakap tadi, kalau ada kad inventory, kita akan ambil nilai yang terakhir bagi setiap kad. Contoh Orange Valencia, nilai yang terakhir adalah 1,400. Jadi kita letak 1,400. Kemudian Apple Fuji, nilai terakhir ialah 2,475. Jadi kita ambil 2,475. Okey. Dan kita tambahkan dapat 3,875. So inilah dia inventory akhir bagi barang. Okey, boleh faham? Boleh cikgu. Okay, ada soalan nak tanya? Faris faham tak Faris? Faham. Faham, okey. Dizul, daripada itu cikgu tak pernah dengar suara. Faham tak Dizul? Kalau mic tak okey, chat je. Beritahu je. So cikgu nak tu feedback ni. Lokman, faham tak Lokman? Faham. Faham. Okey, Sakinah?
Faham cikgu? Faham, okey. Yasmin? Faham. Okay. Syami? Okey, Syami. Okey, cikgu okey. Alright. So siapa ada pakcik yang mak ayah ada kedai ke lepas ni, bolehlah tolong buat stock take. Korang buatlah kat inventory tu untuk setiap barang. Cubalah praktis kan. Benda ni akan ditanya dalam SPM. Kad inventory ni maksudnya penyediaan kad inventory, penilaian inventory akhir ni memang soalan wajib keluar dalam SPM. Tapi bukan dalam soalan yang final nanti, bukan soalan yang kertas 2 tu nanti. Tak, tapi dia keluar dalam kerja kursus. Yang mana akak-akak kamu form 5 tengah buat sekarang ni. Dia orang kena sediakan kad inventory. Siapa yang banat tu boleh tanyalah. Okay. Ataupun ada siapa kawan dia form 5 kan sekarang ni, boleh tanya, memang kena buat ke sekarang ni? Memang dia orang tengah buat sekarang ni, kerja khusus. Dia orang kena sediakan kad inventory. Ada berapa barang ya? 4, 5, 6, 7, lebih kurang 10 barang. Kad inventory dia orang kena buat. Tempoh urus niaga tu dalam sebulan sahaja. Okay, tengok dia orang buat macam mana. So inilah korang akan buat nanti. Okay. Memang keluar dalam SPM tapi keluar dalam kerja kursus. Kita belajar sekarang. Risiko dia bukan apa, kita belajar tingkatan 4. Tapi soalan tu tanya masa SPM, masa tingkatan 5. Jadi biasanya cikgu tak ingatlah cikgu nak buat macam mana, tak ingatlah, itu normal. Okay, ni cikgu beritahu awal ni. So nanti bila dah dapat kerja khusus tahun depan, bila dekat inventory, okay, macam ni lah cara dia. Simpanlah video ni nanti. Tengok macam mana cara nak buat ni. Okay. Alright, seterusnya, okay, yang ni hanya hubung kait je. Hubungan antara inventory akhir dalam penyata kewangan. Okay, jadi ni tak ada apa-apalah, cuma kita nak tahu saja. Sekiranya inventory akhir kita tinggi, kos jualan kita akan rendah, maka untung kasar kita tinggi. Jadi mungkin korang tak apa benda untuk kos jualan ni, apa benda untung kasar ni. Okey. Sebab penyata kewangan pun kita tak belajar lagi, kita akan belajar after this lah berikutnya. Jadi simpan sebagai rujukan lepas ni. Lepas ni kita akan jumpa. Lepas ni kita akan belajar penyata kewangan. So dalam penyata kewangan memang kena rekod inventory akhir. So seandainya inventory akhir kita tinggi, untung kasar kita pun tetap tinggi. Kalau inventory akhir kita rendah, untung kasar kita akan jadi rendah. Okay. Alright, ini cikgu tak nak explain lebih lah, nanti tak faham pula. Tunggu bila masuk bab penyata kewangan. Masuk penyata kewangan nanti cikgu akan explain. Baru korang nampak. Okey, jadi dah selesai dah. Bagaimana nak kira inventory akhir. Itu sebab dia cakap pendek je tajuk ni. Boleh habis dah. Hari ni boleh habis. Alright. Okay, cuma nanti kita akan buat latihan. Okay, sebelum kita buat latihan, okay, nilai inventory akhir ni, kalau kita nak pindahkan ke dalam journal am atau kita nak rekod ke dalam buku catatan pertama, okay, kita kena tahu debit account apa, credit account apa. Sebab ini tak rekod lagi. Cuma yang ni kita kira sahaja. Sebelum kita nak buat penyata kewangan, balik proses tu daripada buku catatan pertama ke ledger, ke imbangan duga, hingga ke penyata kewangan. Sekarang ni kita nak sampai ke penyata kewangan ni. Jadi nilai-nilai yang kita dah kira ni mesti melalui buku catatan pertama, mesti melalui ledger, mesti melalui imbangan duga. Jadi inventory akhir yang kita kira ni, kita akan rekod ke dalam buku catatan pertama, dalam journal am. Jadi debit
Okey, dia ada debit dengan kredit. So inventory akhir ni adalah aset semasa. Jadi debit inventory akhir. Sebab mungkin ada soalan dia tanya. Rekod ke dalam jurnal am bagi inventory akhir. Jadi debit inventory akhir 3875. Kredit account perdagangan. $3875. Okey. Dan dia punya keterangan merekod inventory akhir. Okey, tolong hafal lah. Soalan objektif mungkin akan ditanya. Debit inventory akhir, kredit account perdagangan. Akaun perdagangan ni sebahagian daripada penyata keuangan. Okay. Sebahagian daripada penyata keuangan. So nanti kita akan buat penyata keuangan. Jadi awak akan nampak lah. Okey, selesai. Ada soalan nak tanya? Ada soalan boleh share sama-sama. Tanya je. Berkaitan inventory akhir ni. Kalau ada soalan. Okey. Jadi kalau tak ada. Okey, sekarang tengok latihan. Okey, latihan 1, latihan 2. Okey, tadi cikgu dah explain. Dia sama macam contoh 1. Jadi cikgu harap cikgu rasa awak boleh buat. Okey. Okey, kita tengok nombor 3 ni. Latihan 3. Okey, latihan 3 ni kita buat sama-sama sebab ada benda yang kita tak belajar lagi. Iaitu kalau tengok soalan dia, anda dikehendaki menghitung A, nilai inventory akhir, itu kita dah belajar. Boleh kira. B, kos jualan. C, untung kasar. Okey, itu yang awak tak kira. Jadi cikgu akan explain hari ni. Cikgu akan explain pagi ni. Alright. Jadi sekarang ni, cuba kira berapa nilai inventory akhir. Okey, berapa nilai inventory akhir? Syarikat 123 Sdn Bhd, bukan 123 corner 123 Sdn Bhd menjual produk M4 dan berikut ialah maklumat, tak tahulah apa barang ini. Dan berikut adalah maklumat yang maklumat yang dipetik daripada rekod perniagaan syarikat pada bulan Ogos 2019. Okey. Pada Ogos 2019. Okey, dia ada 1 Ogos 6, Ogos 12, Ogos 20, Ogos 25, Ogos 27 Okay, and then syarikat 123 Sdn Bhd menggunakan sistem inventory berkala. Okay. Pada 31 Ogos 2019, syarikat 123 Sdn Bhd telah membuat pengiraan inventory dan mendapati 50 unit berada dalam storenya. Kira inventory akhir. Cepat. Ini 1 minit, 1 saat dia boleh jawab ni. 5 saat dia boleh jawab ni. Kita dah tahu dah. Siapa dapat jawapan? Yang 1 Ogos ke cikgu? Yang mana? Yang baki. Inventory akhir bila tak? Inventory akhir tarikh dia bila? 1 Ogos baki tu inventory awal. Inventory akhir adalah pada akhir bulan. Tadi cikgu dah bagi tahu. Inventory akhir adalah akhir tempoh perakaunan. Kalau ikut soalan ni akhir bulan lah. 31 Ogos.
Maksudnya 50 unit tu ke cikgu dalam store tu? Okey, 50 unit itulah. Jadi berapa ringgit? Tak perlulah kita kira semua-semua ni. Sebab kalau kita kira pun jawapan dia 50 unit juga. Okay, tak percaya cuba awak kira. 20 beli tambah 50 jual. Okey, tolak 50. Kemudian beli lagi tambah 40. Kemudian jual tolak 40. And then beli tambah 30. Tak dapat 50 unit akhir dia. Dia sama tu sebab dia cakap kejap dia boleh jawab. Okey, jadi kita dah tahu inventory akhir dia yang tinggal adalah 50 unit. 50 unit dah darat berapa ringgit? 40. 40 ringgit. Okey. Jadi 50 unit darat 40 ringgit, maka nilai inventory akhir kita dapat 2000. Okey. Senang je, tak perlulah buat kad inventory. Okey, seterusnya nak kira kos jualan. Okey, nak kira kos jualan, kita kena tahu formula dia. Formula nak kira kos jualan. Okey. Untuk kos jualan. Kos jualan inventory awal. Ini formula dia. Tambah jumlah belian tolak inventory akhir. Nak kira kos jualan. Nama pun kos. Jadi kos mesti dalam RM. Jadi semua ni mesti dalam RM. Inventory awal dalam RM. Belian dalam RM. Inventory akhir dalam RM. Okey. Inventory awal. Berapa nilai inventory awal? Okey, inventory awal ni baki 1 Ogos ni lah. Ni inventory awal. Okey. Baki ni. Jadi kita ada 20 unit. 20 unit darab dengan RM40. Alright. Tambah belian. Okey, belian kita ambil jumlah belian. Berapa kali dia buat belian ni? Iaitu 50. 50 tambah 40 tambah 30. Jadi total belian ada berapa? 120. Kan? Jadi 120 unit darab masih lagi 40. Sebab harga belian adalah 40 atau harga okey, kemudian inventory akhir kita dah kira tadi, dah dapat 2000. Jadi kita dah boleh selesaikan. Boleh selesaikan. Dapat berapa? Okey, inventory awal 800. Okey, tambah belian 4800. Tolak inventory akhir 2000. So kita boleh dapat kos jualan 3600. Okey, jadi kos jualan kita adalah 3600. Okey. Yang ni kalau dia minta kos jualan. Ingat formula tu. Inventory awal tambah belian tolak inventory akhir, maka kita dapat kos jualan iaitu 3600. Okey. Alright. Next, sekarang kita nak kira pula untung kasar. Okey. Nak dapat untung kasar, formula dia jualan
tolak kos jualan. Ini formula nak dapat untung kasar. Alright, kos jualan kita dah dapat, iaitu 3,600. Kan? Sekarang ni kita nak cari berapa nilai jualan. Okey, nak dapatkan nilai jualan, kita kena tahu berapa unit yang kita dah jual. Unit yang kita dah jual, ada 50, ada 40. Jadi, kita ada 90 unit yang kita dah jual. 90 unit. Dan kita kena darabkan dengan harga jualan seunit. Sebab kita jual mesti darab dengan harga jualan. Jadi RM80. Baru boleh tahu kita dapat untung atau rugi. Kalau jualan ikut harga jual. Kalau kos jualan kita letakkan ikut harga kita beli. Okay. And then tolak kos jualan kita dah dapat 3,600. Okay. Jadi kita akan dapat 90 unit darab 80, 7,200. Okay, and then tolak 3,600. Okay, maka untung kasar yang kita dapat adalah RM 3,600. Alright. So kita untung separuh lah kiranya. Untung kasar tu, untung kasar 3,600, maksudnya kita untung separuh. Sebab kos jualan dia, kos dia adalah 3,600 dan kita jual kita dapat 7,200. Maka untung kasar yang kita dapat adalah 3,600. Okey. Inilah dia pengiraan untung kasar. Normal bila kalau awak berniaga nanti memang selalu buat macam ni kan. Cuma kadang bahasa tu, istilah tu dia guna lain. Mungkin tak guna kos jualan. Mungkin guna harga kos. Samalah harga kos tu, kos jualan tu sama. Kos jualan, harga kos kita lah. Kos barang yang kita jual tu. Itulah kos jualan. Dan nak dapat kos jualan, inventory awal tambah belian, kita tolak dengan inventory akhir, maka kita akan dapat kos jualan. Okey. Boleh kelas? Boleh cikgu. Okay, yang lain? Alright. Jadi kalau tak ada soalan, so ada lagi baki latihan yang kita tak buat lagi ni. Okay. So baki latihan yang kita tak buat ni nanti kita akan buat masa kelas tambahan hari Sabtu nanti. Cikgu nak tunjukkan kalau soalan nombor 6 ni contoh dia. Soalan nombor 6 ni dia menggunakan kad inventory. Dia menggunakan dokumen. Jadi macam mana kita nak masukkan dalam kad inventory daripada kad dokumen ni. Okey. Kemudian soalan 5 ni dia bagi ayat macam ni. Kita dah buat dah. Sama je. Soalan nombor 4 pun sama. Okey, so nanti kita akan buat dalam kelas tambahan nanti. Alright. Jadi kelas tambahan kalau cikgu tak bagi tahu tu memang ada. Kalau tak ada baru cikgu bagi tahu. Setiap hari Sabtu pukul 9.30. Kalau tak ada, kalau cancel baru cikgu bagi tahu. Kalau cikgu tak bagi tahu tu maksudnya kelas jalan seperti biasa. Dan kelas tambahan lepas ni cikgu tak rekod dah. Jadi sebab kelas tambahan tu kita bincang latihan sahaja. Tapi kelas wajib ni cikgu akan rekod lah. Supaya untuk korang jadikan sebagai rujukan. Okey, ada soalan lain sebelum kita habis kelas? Tak ada? Amir ada, Amir? Amir?
Amir Arsyad, ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Boleh datang tak kelas Sabtu? InsyaAllah. Ke tertidur? Korang ni. Okey. Jadi kalau tak ada, cikgu rasa cikgu stop sini dulu kelas. Kita stop sini dulu. InsyaAllah kita sambung hari Sabtu ni latihan. Kelas tambahan. Dan minggu depan, kita masuk tajuk yang baru. Tajuk yang sangat penting. Ataupun tujuan. Tajuk yang mana tujuan kita belajar akaun ni. Iaitu kita nak belajar bagaimana nak sediakan penyata keuangan. Itu minggu depan. Bab 7 kita masuk. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, cikgu kita habis kelas dan kita dan boleh bersurailah. Kita jumpa minggu hadapan. Alright. Terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay.